Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu panas pemilihan PKR kali ini, yang mana kita tahu kursi panas adalah timbalan presiden, pertembungan di antara Datuk Seri Saifuddin dan juga saudara Rafizi Ramli. Di sini sebelum saya nak meneruskan lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi apa yang saya rasa sebagai rakyat biasa ini, saya ada dua part yang saya perlu jelaskan. Yang mana yang pertama melibatkan saudara Rafizi Ramli, yang kedua adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Nurul Izzah. Yang pertama, saudara Rafizi Ramli, yang mana juga kita tahu bahawa kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PKR berkenaan dengan isu ini, yang teguran agak keras yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Ramli, yang mana sangat baik pada saya sebagai rakyat lihat, tetapi dilihat oleh Presiden, dijawab oleh Presiden agak behemah berkenaan dengan isu ini, dan saya agree di situ. Saya amat setuju kerana pandangan saudara Rafizi Ramli, dan apabila dijawab oleh Presiden berkenaan dengan isu ini, saya rasa lega kerana kenyataan dikeluarkan agak berhati-hati dan agak lembut. Dan ini adalah satu cara Presiden kita, orang kata tarik tali dalam tepung biar jangan berterabur. Jadi itu satu yang sangat baik. Berkenaan dengan isu YB Nurul Izzah mengeluarkan kenyataan, yang mana kita tahu hari ini diserang oleh pihak yang menyokong kepada YB Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan dengan kenyataan yang mana kita tahu dua penggal tu. Di sini saya sebagai rakyat lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh tokoh muda ini, yaitu saudara Rafizi Ramli dan juga YB Nurul Izzah ini, pada saya sebagai anak muda, ini adalah satu yang kita mahu. Kerana pada pandangan saya, kita sebagai anak muda, kita perlu jangan lagi ada kaki ampu mengampu ini, yang mana ada kaki ampu Presiden bertujuan untuk kepentingan ataupun survival politik sendiri. Ini adalah tidak baik. Ini yang saya dah lihat hari ini pun. Dan apa lagi yang saya lihat adalah satu kem yang menyokong kepada Datuk Seri Saifuddin ini, mereka lebih menyerang kepada kenyataan Nurul Izzah dan juga apa yang telah Rafizi lakukan, yang mana kita tahu meninggalkan parti setelah parti menang. Tetapi kita harus ingat, kita jangan menyerang peribadi. Saya dah jelaskan berapa kali. Dan juga saya melihat kepimpinan di Sarawak juga menyerang isu yang sama. Maka saya di sini menjelaskan bahawa kita mencari idealisme. Siapa idealisme yang terbaik, sepatutnya itu yang kita tonjolkan, itu yang patut kita ikut. Bukan kita menyerang dengan kepribadian ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka. Kerana apa yang mereka rasa tidak menyerang kepada satu pihak, yaitu pihak yang ingin menyokong kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Tetapi apa yang berlaku hari ini, saya lihat di Sarawak, di pusat juga menggunakan isu yang sama, yaitu isu saudara Rafizi Ramli yang mana meninggalkan parti waktu itu. Tetapi saya menjelaskan banyak kali isu ini. Jika kamu berada di tempat Rafizi sebagai seorang pejuang pun, memang ramai orang PKR ini yang hebat-hebat, otai-otai, yang berjuang begitu lama. Apabila tidak mendapat jawatan, tidak mendapat apa pun, tidak ada masalah. Soalnya sekarang ini bukannya begitu. Kita tengok situasi masing-masing. Rafizi Ramli berada dalam keadaan yang serba salah, yang mana ada jawatan dalam parti, tidak ada jawatan apa-apa di pusat. Yang mana juga kita tahu, inbox yang beliau buat itu mempunyai anggota yang ramai, kaki tangan yang ramai untuk nak diberi gaji, nak diberi makan. Jadi ini kita harus fikir, jangan kita memikirkan bahawa kenapa beliau meninggalkan parti. Ya, kalau betul pun mungkin waktu beliau meninggalkan parti dalam keadaan mungkin beliau tidak suka parti, mungkin 20%. Tetapi yang 80% adalah tanggungjawab yang beliau nak lakukan. Ini yang saya lihat. Jadi orang-orang yang memainkan isu ini mengatakan bahawa kenapa Rafizi ini meninggalkan parti. Pada saya, mereka ini hanya mencari hujah untuk memperbetulkan, untuk menegakkan benang basah, yang mana hujah mereka ini tidak boleh pun, tidak mampu pun dihuraikan secara terperinci. Kita tidak berada di tempat apa yang Rafizi rasa. Apakah ada lagi orang-orang dalam PKR ini yang berjuang untuk kemenangan waktu itu, yang sebelum PRU ke-14 ini?
Jika tanpa Rafizi Ramli bersama tim beliau yang mengolahkan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang menang PRU ke-14 itu, maka kita tidak menang. Walaupun Pakatan Harapan sekalipun. Apalagi mereka-mereka yang ada dalam parti kita. Maka wajar kalau beliau letak jawatan. Mungkin hujah saya ini tidak berapa padu, tidak berapa tepat, tetapi secara ringkasnya perkara-perkara seperti ini harus kita nilai dan tidak perlu kita memainkan isu ini. Kenapa kita nak menyokong saudara Rafizi Ramli ini? Kerana beliau pernah meninggalkan parti, tidak bersama dengan parti apabila susah ada senang. Ini bukan hujah yang baik. Sekarang ini kamu semua menyuruh Rafizi Ramli kembali untuk berada dalam PKR, untuk membantu PKR. Apabila beliau menawarkan jawatan untuk menjadi timbalan presiden, saya tidak risau, saya tidak ada masalah kalau ada perlawanan karena ini demokrasi. Tetapi hujah yang kamu nak lawan dengan saudara Rafizi Ramli, jangan ungkit perkara yang telah beliau lakukan itu. Kamu sekarang mengungkit saudara Rafizi Ramli. Tetapi sebelum-sebelum ini, kamu orang suruh beliau balik. Jadi buat apa kamu ungkit, buat apa kamu suruh dia balik? Jadi ini hujah saya berkenaan dengan isu ini. Berkenaan dengan isu yang mana saya lihat kepada YB Nurul Izzah pula. Yang mana dua penggal. Saya minta maaf ya, saya sebagai anak muda, saya tidak bersetuju bahawa apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang di bawah ini, yang menyokong pada satu pihak lain ini, mengatakan bahawa ini tidak betul. Ini adalah hakikat. Kita perlu terima. Jika betul kamu rasa kamu hebat, kamu menang di tempat kamu sebagai calon, sebagai YB. Tetapi kalau di majoriti tempat kita kalah, kita tetap tidak menjadi kerajaan. Ini adalah hakikat. Contoh di Sarawak, contoh di Sabah. Apakah kita mempunyai kekuatan yang betul-betul padu? Tidak. Belum lagi negeri-negeri yang lain yang kita kalah. Jadi jangan membohong. Saya lebih tegas dalam isu ini supaya kita ini menerima realiti. Kenapa saya menerima pandangan yang dibuat oleh YB Nurul Izzah ini? Kerana saya tahu bahawa kita lihat kartel yang ada hari ini, mereka tidak dapat mengampu tim Rafizi, mereka pergi mengampu tim Datuk Seri Saifuddin Nasution kerana mereka tahu Rafizi tidak akan terima perkara-perkara yang seperti ini. Jadi kita harus terimalah. Jadi mereka ini nak bergayut di dahan mana lagi kalau bukan dengan dahan yang sebelah lagi. Hujah-hujah mereka ini adalah mereka-mereka yang dah duduk lama dalam PKR ini, yang tidak nak memberi laluan kepada tokoh muda yang lain demi survival politik masing-masing dan mengekalkan jawatan dalam parti. Akhirnya nanti berbagai-bagai isu dibuat, kerja tak jalan. Saya bercakap ini bukan kerana saya ini hebat, tetapi ini yang saya rasa, ini yang saya lihat. Berkobar-kobar. Contoh di Sarawak, nak cukupkan kita punya tim saja sudah susah. Mana pergi ahli? Semua hilang. Jangan berbohonglah. Jadi untuk kita nak melihat ke depannya, mungkin pada YB Nurul Izzah melibatkan juga PRU ataupun PRN. Pada saya lihat dalam PKR ini, terutamanya untuk cabang ni, kita perlu ada struktur baru yang mana apabila mungkin yang kali ini kita hanya boleh menukar dalam 40% tokoh-tokoh muda yang rasa mereka inginkan reform, maka ini kita akan lakukan pelan-pelan. Dan satu penggal lagi mungkin kita boleh reformkan ke 80%, maka ada sedikit kejayaan dan di situ boleh kita menjadikan kekuatan yang besar kepada parti PKR. Tetapi untuk kali ini pengampu tim Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengampu yang mana juga kartel-kartel ini masih lagi ada berleluasa. Kita kena akui ini perkara ini semua. Saya hargai, saya hormati, tetapi ini pandangan saya yang saya lihat kita ini kata demokrasi tapi menyerang satu pihak. Jadi saya menjawab persoalan ini supaya dilihat oleh rakyat yang lain, supaya paham. Mungkin kami ini tidak ada value kepada parti, siapa juga kami, tetapi jika kita ingin perubahan, maka pandangan-pandangan seperti ini yang harus kita lihat, harus kita nilai, supaya memberi satu value besar kepada parti kita untuk membangunkan parti kita ini, untuk kita melihat parti kita ini berkembang. Jika kita menggunakan idealisme yang lama saja, tidak mahu melihat idealisme baru, tidak inginkan perubahan baru, kita nak jadi seperti parti orang lain, berada di jalan yang masih sama, dia punya
Tidak juga naik, tidak juga turun, duduk di tengah-tengah. Jadi apakah kita mau seperti itu? Jika kita inginkan perubahan yang besar, maka perlu kita dengar pandangan-pandangan anak muda. Begitu juga pandangan saudara Rafizi Ramli. Begitu juga dengan pandangan YB Nurul Izzah. Jadi apa yang kita lihat hari ini? Apabila kita buat pembalahan, saya lihat di grup, saya nih tak tahu berapa banyak grup lah, berapa puluh grup lah dimasukkan. Maka saya lihat pandangan-pandangan mereka ini, ketua-ketua cabang ini, saya lihat terlalu fanatik. Apakah mereka tahu tugas mereka sebagai ketua cabang? Apakah mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan sebagai ketua cabang? Tidak perlu menyerang satu pihak dengan isu menyerang pribadi. Sepatutnya kita ini mengeluarkan idealisme kita. Tugas kita sebagai ketua cabang setelah kita memang dilantik, jalankan kerja kita. Kumpulkan kembali berapa ramai ahli kita yang dah pun hilang sesat dah ke mana. Hari ini, seperti mana yang saya lihat di Sarawak, lemah sangat. Tetapi kita seolah-olah menonjolkan kita punya kawasan ini hebat. Tidak ada. Saya buka listing beribu-ribu. Nak mencari 8 orang pun tak ada. Telepon sini semua dah tak ada. Telepon sana tak ada. Ini satu pembohongan. Apa yang saya luahkan ini, apa yang saya cerita di sini, akan menjadi satu pertikaian lagi. Tetapi ini adalah hakikat. Terima aja lah. Jadi jangan kata saya pandai bercakap. Dulu ramai yang cakap dengan saya seperti itu, seperti ini juga. Tapi ini kenyataan yang perlu kita terima. Dan saya sendiri, apabila diberi tanggungjawab, saya juga perlu menggalas. Dan saya juga perlu satu sokongan yang kuat daripada akar umbi. Maka saya perlu jalankan kerja dengan baik. Saya perlu membuat satu kerja yang diterima oleh masyarakat. Bukan saya menghentam kepribadian kawan-kawan saya. Selepas daripada pemilihan parti kita ini nanti, apa hala tuju kita? Apakah kita nak bertelagah lagi? Apakah kita sibuk nak duduk MPN, sibuk nak duduk di pusat? Ini bukan matlamatnya. Sepatutnya kita dapat jawatan, mikirkan ke depannya untuk membangunkan kawasan kita untuk parti. Bukan sibuk nak menjadi kaki ampu di seluruh Malaysia ni. Jadi penjelasan saya juga agak tegas di sini. Walaupun mungkin kalau jumpa saya agak lembut. Tapi apa yang saya keluarkan kenyataan saya adalah tegas berkenaan dengan isu seperti ini. Supaya parti kita ini kembali ke landasan yang betul. Yang mana diperjuangkan selama ini. Yang saya lihat tidak seperti itu. Mungkin teman-teman boleh melihat lebih baik. Tapi pada saya lihat memang teruk. Harus ada perubahan total. Yang mana perlukan idealisme yang baik, yang baru, yang bernas. Yang boleh diterima oleh rakyat. Dan juga kepimpinan lain di bawah. So ini penjelasan saya. Sekian, terima kasih.